Okay, so 4.1 persilangan set. Apa itu persilangan set? Okay, persilangan set, kita tengok unsur yang sama antara set-set yang diberi. Okay, persilangan set diwakili dengan simbol yang macam from N tu. So, kalau awak nampak N, maksudnya persilangan set. Apa yang kita tengok? Kita tengok unsur yang sama antara kedua-dua set. 2 ke 3 ke antara set-set yang diberilah. Okay, boleh? Contohnya, okay, yang ini. So, yang ini dia bagi, Nabil suka makan durian, Hani makan durian, Navin makan rambutan. So, dia bagi macam ni. Okay, jadi kalau macam ni kita susah nak tengok. So, kita boleh tulis dengan menggunakan tata tanda set. Okay, jadi dia bagi soalan macam ni. A, murid yang suka makan durian. So, A, murid yang suka makan durian. So, daripada kotak ni, kita keluarkan mana murid yang suka makan durian. So, dari situ, cara nak tulis tata tanda set, dia kata A, murid yang suka makan durian. So, cara nak tulis dia, A sama dengan, okay, buka kurungan macam ni. So, kita tulis pelajar yang suka makan durian. Jadi pelajar yang suka makan durian adalah Nabil, Hani, Yankit, Raj, Meyi, Afiq, Mina, Benjamin, Jenny. Okay, semua yang pelajar yang suka makan durian. So, kita keluarkan. Jadi, awak tulis dalam kurungan A sama dengan buka kurungan. Okay, tulislah. So, Nabil. Okay, Nabil, koma. Nama seterusnya Hani, koma. Okay, dan seterusnya, koma. Lepas tu kita tutup kurungan. Okay, ini cara nak tulis dalam tata tanda set. Okay, so ni dia dah bagilah untuk murid yang suka makan durian. Okay, so jadi B dia kata murid yang suka makan rambutan. So macam mana cara kita nak tulis? So kalau dia kata B, kita tulis B lah. B sama dengan, okay, buka kurungan. Okay, murid yang suka makan durian. Jadi ada, murid yang suka makan rambutan. So ada Navin, okay, Raj, Afiq, Amirul, Benjamin dan juga Kylie. So macam mana awak nak tulis dalam tata tanda set? So B sama dengan buka kurungan Navin. Lagi siapa? Raj. Lagi? Afiq. Okay, lagi? Amirul. Lagi? Benjamin. Okay, last kali? Khairi. Okay, Hairi. Okay, tutup kurungan. Ini cara nak tulis dalam tata tanda set. Okay, boleh? Cara nak tulis tata tanda set dalam kurungan, koma, tutup kurungan. Okay, so dia kata A bersilang dengan B. So dia tunjuk tanda ni, A, N, B. So bila N ni maksud dia apa? N ni maksud dia apa? Persamaan. Persamaan apa? Bukan. N. Okay. Persamaan ataupun kita panggil dia sebagai persilangan. Okay. So N ni maksud dia persilangan. So apa yang kita kena tengok? Kita tengok benda yang sama. Okay. Benda yang sama ataupun unsur yang sama. Okay. Navin, Raj, Navin, Hani ni kita panggil dia unsur. Unsur dalam set B. Okay. Kalau Navin, Hani, Yankit semua ni unsur dalam set A. So ada dua set A dan set B. So dia nak tengok persilangan antara set A dan set B. Murid yang suka makan durian dan rambutan. Okay, murid yang suka makan durian dan rambutan. So kita tengok antara set A dan set B. So set A murid yang suka makan durian. Set B murid yang suka makan rambutan. Okay, set A murid yang suka makan durian. Set B murid yang suka makan rambutan. So soalan tanya
murid yang suka makan dua-dua buah, durian dan juga rambutan. So kita tengok antara set A dan set B mana nama yang sama. So nama apa yang sama? So N ni maksud dia persilangan, kita tengok apa? Kita tengok unsur yang sama antara set A dan set B. So dalam set A dan set B, mana nama yang sama dalam set A dan set B? So itu dia punya jawapan, murid yang suka makan durian dan rambutan. So nama apa yang sama? Raj. Raj, okey, Raj, okey betul. Raj ada dekat A, Raj ada dekat B lagi. Afiq. Ha? Afiq, okey. Afiq ada kat A, Afiq ada kat B lagi. Benjamin. Benjamin, okey. Benjamin ada dekat A, Benjamin pun ada dekat B. Ada lagi yang sama antara A dan B? Ada? So, dah tak ada. Okey, dah tak ada. Jadi, nama yang sama dalam A dan B adalah, so jawapan dia, kita tulis macam mana? A and B, maksudnya A bersilang dengan B sama dengan, okey, buka kurungan. Okey, kita salin balik nama yang ada dekat A dan B. So, nama yang ada dekat A dan B, Raj. Lagi, Afiq. Dan juga Benjamin. Kita tak tulis dan ya, kita tulis koma saja, tutup kurungan. So ini adalah dia punya jawapan. Afiq, Raj, Benjamin. Okey, boleh persilangan. Boleh? Kita tak tulis dan ya. Okey, awak nak tulis terbalik pun boleh. Contohnya Benjamin, Raj, Afiq boleh. Asalkan ada tiga-tiga nama tu dalam jawapan. Okey, Afiq, Raj, Benjamin boleh. Benjamin, Raj, Afiq boleh. Raj, Benjamin, Afiq boleh. Tak kisah. Asalkan tiga-tiga nama tu ada dalam jawapan. Okey, so ini persilangan. Okey, N tu kita tengok apa? N kita tengok yang sama. Okey, selepas itu kita boleh wakilkan dia dalam bentuk gambar rajah Venn. Okey, ini kita panggil gambar rajah Venn. Okey, tak semestinya awak buat bulat, kita boleh buat segitiga, kita boleh buat segi empat. Okey, tak semestinya kita boleh buat bulat, segitiga boleh, segi empat pun boleh. Okey, jadi so kita boleh wakilkan dalam bentuk bulatan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, so bulatan dia ada berapa bulatan? Jadi A dan B ada dua set saja, A dan B, jadi ada dua bulatan saja. Bulatan untuk set A, bulatan untuk set B. Okey, bila persilangan maksudnya dia mesti bertindih antara bulatan A dan bulatan B. Okey, kalau ada tiga A, B, C, maknanya A, B dan C tu kena bertindih. Jadi sebab ada dua saja, so kita buat A, yang ini adalah B. Macam mana kita nak tulis dalam kotak, dalam bulatan ni? Okey, tempat yang sini maksud dia apa? Yang ini maksud dia bersilang. Okey, tempat yang cikgu lorikkan ni maksud dia bersilang. So awak nak tulis apa dekat situ? Kita tulis nama yang bersilang. So nama apa yang kita dah keluarkan tadi? So yang kita dah keluarkan tadi ada 3. Okey, jadi bila nak tulis nama, kita kena buat titik. Ini maksud, kena buat titik. So tulis apa? Raj. Titik lagi satu, Afiq. Titik lagi satu, Benjamin. Okey, boleh? So kita buat dulu yang bersilang. So yang bersilang adalah Raj, Afiq, Benjamin. Okey, jadi kita tengok. Kita nak tulis dekat ruang kosong dekat A ni, dekat bahagian yang ini. So ini nama pelajar yang tak bersilang. So kita tengok dekat A, kita tengok dekat A ni. Okey, kita tulis apa? Tulis nama selain daripada Raj, Afiq, Benjamin. Okey, tulis dekat mana? Tulis dekat ruang kosong ni. Jadi untuk setiap unsur dalam set awak kena buat titik. So kena tulis nama apa dekat sini? Dekat ruang A ni? Nabil.
Nabil lagi. Hani. Hani. Okey, lagi. Yangki. Yanki lagi. Mei. Mei. Last lagi. Nina. Mina. Last kali. Jenny. Jenny. Okey, boleh. Nama yang kita tak bulatkan, maknanya nama dia tak bersilang. Jadi kita letak dekat tempat yang tak bersilang. Tempat tak bersilang tu selain daripada itulah tempat Raj Afiq Benjamin. Okey. So, untuk set B, apa dia punya unsur? Navin. Navin lagi. Amirul. Amirul. Last kali. Khairi. Khairi. Okey, so ini kita panggil apa? Yang ini adalah gambar Raja Van. Okey, awak boleh buat bentuk 4 segi pun boleh. Kalau buat 4 segi macam ni lah. Okey, dia macam ni pun boleh. So sini letak yang 3 tu. Okey, segi 3 pun boleh. Macam ni pun boleh. Tapi nampak cantik dalam bentuk bulatan lah kan. Okey, ini maksud bersilang. Okey, boleh? Boleh. Okey, so sebenarnya senang saja. Okey, contoh yang pertama. Okey, muka surat 98. Okey, muka surat 98. Okey, yang lain boleh? Korang boleh semua? Boleh ikut apa yang cikgu ajar ni? Okey, muka surat 98. Okey, diberi contoh yang pertama. So, dia bagi soalan dalam bentuk macam ni lah. Okey, diberi set semester. Okey, apa itu set semester? Kalau awak nampak bentuk macam ni, yang ini kita panggil sebagai set semester. Okey, set semester tu tunjuk unsur dia, unsur keseluruhan. Okey, set P, so dia bagi set semester X ialah integer dari nombor 1 hingga 10. Set P, X ialah nombor ganjil. Set Q, X ialah nombor perdana. Dan set R, X ialah gandaan 3. Okay, so cara nak jawab A, B ni first kali kita kena keluarkan set semester. Okay, cara nak tulis set semester macam ni. Okay, macam ni, tambah atas, tambah bawah. Okay, yang ini kita panggil set semester. So, kita keluarkan dulu unsur-unsur yang ada dalam set semester. So, set semester dia kata integer. Integer tu apa? Integer tu adalah nombor. Okay, 1 lebih kecil, maksudnya X lebih besar daripada 1 lebih kecil sama dengan 10. Jadi, nombor yang ada dalam dia. So, dalam kurungan 1, 2, 3 sampai okey, so ini adalah unsur yang ada dalam set semester. Nombor 1 sampai nombor 10. Yang ini maksud dia lebih besar sama dengan. So kita kena ambil nombor 1 lah. Nombor 1 sampai nombor 10. Jadi unsur yang ada dalam set semester adalah nombor 1 sampai nombor 10. Okey. So kita buat pula P. Set P sama dengan set P apa soalan dia? Nombor ganjil. So tengok dekat mana? Tengok dekat set semester ni. Mana yang nombor ganjil? So awak keluarkan. Tengok yang dekat set semester ni. Mana yang nombor ganjil? So kita keluarkan. So apa nombor ganjil? Apa nombor ganjil? 1. 1 lagi? 3. Okay, so 1, 3 lagi? 5. 5 lagi? 7. 7 lagi? 9. 9. So yang ini nombor ganjil. Nombor ganjil tu kita tak boleh bahagi dengan nombor 2. Okay, so itu nombor ganjil. Okay, seterusnya keluarkan pula set Q. Q tu apa? Nombor perdana. Nombor perdana, nombor yang boleh bahagi dengan diri dia sendiri sahaja dan juga nombor 1. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. So itu adalah nombor perdana. Okay.
So, daripada yang cikgu highlightkan ni 1 sampai 10, keluarkan nombor perdana. So, apa nombor perdana? Nombor yang boleh bahagi dengan diri dia sendiri sahaja ataupun boleh bahagi dengan nombor 1. Okay. So, nombor apa? 1. Okay, 1 bukan nombor perdana ya. 2. Ya, start dengan nombor 2. Okay, nombor yang boleh bahagi dengan diri dia sendiri saja. Lepas tu boleh bahagi dengan nombor 1. Okay. Lagi? 3. 3. Okay, 3 tak boleh bahagi dengan nombor lain. Lagi? 5. 5. Lagi? 7. 7. Ya. Ada lagi? 9. 9 boleh bahagi dengan nombor lain tak? Boleh. 9 boleh bahagi dengan 3. So dia bukan nombor perdana. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Dia boleh bahagi dengan diri dia sendiri saja ataupun nombor 1. So 9 dia boleh bahagi dengan 3. 9 boleh bahagi 9. So 9 ni boleh bahagi dengan 3. Kita dapat 3. 9 boleh bahagi dengan 9. Kita dapat 1. 9 boleh bahagi dengan 1. Kita dapat 9. Syarat dia yang ini saja. Boleh bahagi dengan diri dia sendiri ataupun bahagi dengan 1. Kalau dia boleh bahagi dengan nombor lain, okay, so dia bukan nombor perdana. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, jadi sampai situ saja. So kita tutup kurungan. Okay, so last kali set R. Set R ialah gandaan 3. So gandaan 3 yang dalam cikgu highlightkan hijau ni apa? Gandaan 3, sifir 3. So mana yang sifir 3? Mana sifir 3? 3, 6. Ya, 3, 6, 9. So kita dah keluarkan semua yang soalan nak. So inilah yang awak kena cari. Benda sebenarnya senang je. Awak kena tahu nombor perdana. Okay, gandaan 3 tu apa. Okay. So barulah kita boleh jawab soalan A. So soalan A dia kata P bersilang dengan Q. So P bersilang dengan Q. Jadi kita hanya tengok set P dan juga set Q saja. Kita tengok benda apa? Kita tengok apa yang apa? P bersilang dengan Q. So kita jawapan dia apa? Kita tengok apa yang Sama. yes, kita tengok apa yang sama antara set P dan juga set Q. So awak tengok saja set P dan juga set Q mana yang sama. Jadi kita tengok apa? Kita tengok set P, satu lagi set Q. Tak payah tengok set lain. Sebab soalan tanya P bersilang dengan Q. Jadi jawapan dia apa? Apa yang sama antara P dan juga Q? 3, 5, 7. Yes. So yang sama adalah 3. Atas pun ada 3. 5. Bawah pun ada 5. 7. Bawah pun ada 7. Jadi macam mana cara awak nak tulis? Sama dengan kurungan. So nombor apa yang sama? 3, 5 dan juga 7. So ini dia punya jawapan. Senang je kan sebenarnya? Okey, seterusnya. Okey, so sini 3, 5, 7. Okey, so kita tengok B. A1. So kita tengok A2. Soalan tanya apa? P dengan R. So tengok apa? Set P dan juga set R. So terus buka kurungan. Okey, apa yang sama antara P dan R? 3 dengan 9. Yes. So, buka kurungan 3,9. Tutup kurungan. Okey. Yang seterusnya, nombor 3. Q bersilang R. Okey, apa yang sama antara Q dan R? Tiga je. Yes, 3 saja. So, 3 sajalah. Tutup kurungan. Okey, yang terakhir 4
bersilang dengan Q bersilang dengan R. Maknanya tiga-tiga set ni mesti ada nombor yang sama antara tiga-tiga set. So P bersilang dengan Q bersilang dengan R. So apa? Mana yang nombor sama antara tiga-tiga? Tiga-tiga set tu ada nombor yang sama. 3. 3 saja. So 3 tutup kurungan. Okey, boleh faham persilangan? Boleh. Okey, so yang ini. So yang A1 dia suruh senaraikan. So bila senaraikan, yang ni lah jawapan dia. Senaraikan. Okey, ni kita dah senaraikan. Okey, senarai. Okey, yang B dia kata bilangan unsur. Dia nak bilangan unsur bagi set yang berikut. Maknanya bilangan unsur. So inilah berapa bilangan unsur jawapan tu. Ini dia punya jawapan bilangan unsur. So kalau awak nampak N ni maksud dia apa? Bilangan. N ni maksud dia bilangan. Okey, jadi so A1 berapa bilangan dia? B1 antara bilangan unsur P bersilang dengan Q. So ada 3. Jadi N sama dengan 3. Nombor 2, N sama dengan berapa? 2. N tu maksud dia bilangan. Okey, nombor 3. N ada berapa? 1. 1. Macam mana awak nak tengok 1 ke 3 ke 2? Awak tengok yang dalam kurungan tu. Ada berapa nombor dalam kurungan tu? Itulah dia punya jawapan. Okey, so yang terakhir sekali. Ada berapa bilangan yang bersilang antara P, Q dan R? N sama dengan 1. 1. Okey, boleh faham N tu apa? N tu menunjukkan bilangan unsur. So jawapan dia kita kira nombor yang ada dalam kurungan. Okey, itu dia punya jawapan. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, boleh faham contoh yang pertama? So awak first kali dapat soalan kita kena keluarkan yang ni. Okey, yang cikgu loretkan hijau ni. So bila awak dah keluarkan daripada situ, barulah kita boleh jawab ikut soalan yang dia nak. Okey, so kita tengok contoh yang seterusnya. Boleh faham ke? Ke cikgu laju? Kita belajar sikit ni jari ni. Okey, so contoh yang kedua. So dia kata gambar Raja Van. Okey, contoh kedua ni muka surat berapa? 99. Okey, so contoh yang kedua dia bagi ni. Dia bagi dalam bentuk gambar Raja Van. Okey, so kita keluarkan dulu. Okey, dia dah kata set semesta sama dengan ni. Okey, kita keluarkanlah salin balik. Set semesta sama dengan buka kurungan 1. Okey, jadi awak kena keluarkan dulu. Okey, kalau dari sini kita boleh nampak dah. Okey, kalau cikgu suruh keluarkan set J. Unsur apa yang dalam set J? 2. J. Okey, keluarkan dulu set J semua. Okey, 1 lagi. 6, 4. 4 lagi. 3. 3 lagi. Set J. 7, 9, 5. Okey, kalau cikgu suruh keluarkan set J, so kita tengok apa? Kita tengok semua bulatan ni. Bulatan besar ni sama dengan J. Jadi nombor apa yang ada dalam set J? 1, 6, 4, 7, 9, 5, 3. Ataupun kalau awak nak ikut susunan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okey, kita keluarkan dululah sementara ni. Okey, set K. Okey, apa unsur dalam set K? Okey, apa 5. unsur dalam set K? 5 lagi.
Tiga. 3, lagi. 2, 8. 8. 2, 8. Okey. 2, 3, 5, 8. Okey. Set L. 795. 7, 9, 5. 7, 9, 5. Okey. Kalau awak macam tak nampak terus persilangan antara ni, kita boleh keluarkan dulu set-set dia. Okey. Kalau awak boleh terus baca gambar Rajab Van ni, kita boleh terus keluarkanlah. Contohnya A, dia kata J bersilang dengan K. Okey, J bersilang dengan K. So huruf apa? Kita tengok dekat yang mana? So kalau awak tak boleh baca yang ini, kita senang keluarkan yang ini. So awak boleh nampak nombor apa yang sama antara J dan juga K. Okey, kalau awak tak boleh baca daripada gambar Rajab Van, awak boleh keluarkan. So bila awak keluarkan, awak boleh terus nampak nombor apa yang sama antara J dan K. So nombor jawapan dia apa? 3 dengan 5. Yes, 3 dengan 5. So cara dia kita buat sama dengan buka kurungan. So nombor apa? Nombor 3 dan nombor 5. So kalau awak tengok pun J dan K yang sama adalah 3 dan juga 5. So kalau kat sini, kat mana yang sama? So antara J dan K, so nombor yang sama dekat tengah ni. Jadi 3 dan 5. Okay, kalau tak pandai tengok gambar Rajab Van, keluarkan macam ni. Pun tak apa. Mana yang senang untuk awak. Okay, B. J dan L. J bersilang L. So apa yang sama antara J bersilang L? 7, 9, 5. Yes, so macam mana cara tulis? J bersilang L sama dengan buka kurungan 7, 9, 5. Okey, ataupun cantik sikit kita tulis 5, 7, 9. Okey, C, K dan L. 5 je. K dan L, yes. K dan L 5 saja. So buka kurungan 5, tutup kurungan. Okey, last kali D. J, K dan L. 5. 5 juga. Yes, 5 juga. Okay, so 5. Tutup kurungan. Okay, kalau cikgu tanya N, J dan bersilang dengan K. So apa jawapan dia? Dua. N tu maksud dia 2. N tu maksud dia bilangan. So ada 2. Untuk B, N, J bersilang L. Okay, 3. Untuk C, 1. last kali D pun 1. So N maksud dia bilangan. Okay, so contoh yang terakhir. Okay, contoh yang ni. Okay, kadang dia bagi dalam nombor, kadang dia bagi dalam ni. Okay, so set A, nombor dalam dadu. Dadu tu tahu kan? Set B, nombor genap dalam dadu. Set C, 7, 8, 9. So kita keluarkan dulu set A. So A sama dengan, okay, nombor dalam dadu. Dadu ada nombor apa? 1 sampai 6. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. So kita kena keluarkanlah. Okay, set B, nombor genap dalam dadu. So nombor apa? 2, 2 lagi? 4, 6. 4, 6. Okay, nombor genap, nombor yang boleh bahagi dengan 2 saja. Okay, last kali dia bagi set C sama dengan 7, 8, 9. Okay, dah keluarkan ni barulah kita boleh jawab. So A1. So dia kata A bersilang dengan B. So kita tengok apa je? Kita tengok A dan B saja. So apa jawapan A dan B? 2, 4, 6. Okay, betul. So buka kurungan 2, 4, 6, tutup kurungan. Okay, nombor 2. B bersilang C. So apa jawapan dia? Ada tak yang sama? B dengan C. Ada tak yang sama? Tak ada. Tak ada. So tak ada. Awak buat macam ni saja. Ini maksudnya tak ada. Set kosong. Okay? So
So tak ada. So macam ni je lah. Tak payah tulis apa-apa. Tak ada unsur dalam dia. So set kosong. Yang ini maksud dia, set ni maksud dia set kosong. Okey. Seterusnya nombor 3. Apa jawapan 3? A bersilang C sama dengan apa? Set kosong. Set kosong juga. So, set kosong. Okey. So, habis soalan. Cikgu kalau dalam buku dia tulis lain macam mana? Mana jap? Buku apa jawapan dia? Dia ada 2. Satu boleh buat benda bentuk macam ni. Mana ni? Satu boleh buat bentuk macam ni. Ataupun yang ini pun kita panggil sebagai set kosong. Tak kisah antara 2 tu. Itu tanda dia. So, yang ini tanda dia, dua-dua tanda ni maksud dia set kosong. Okay, tulis macam ni pun set kosong. Macam ni pun kita panggil dia set kosong. Tak kisah. Dua-dua ni kita panggil dia sebagai set kosong. Maknanya tak ada unsur dalam tu. Okay, boleh? Faham? Boleh. Okay, ada 2 bentuk ya, set kosong. Okay. So, habis dah lah persilangan. Okay, boleh? Okay, yang ni dia suruh lukis gambar rajah. Okay, set ketiga. So, lukis gambar rajah macam cikgu cakap tadi. Awak boleh buat bentuk segitiga ke, bentuk 4 segi ke. Okay, contohnya dia kata lukis gambar rajah van yang mewakili A, set B, C. Okay, dan lorikkan kawasan yang diwakili oleh persilangan set yang berikut. Okay, contohnya A dan B. So, kita tahu A dan B ni ada unsur dalam A yang dapat dalam, ada unsur dalam B yang ada dalam unsur A. Jadi kita buat yang, cara nak lukis dia awak buat yang besar dulu. So kita buat yang set A ni dulu. Okay, awak boleh buat bentuk bulatan pun boleh. Awak nak buat bentuk 4 segi pun boleh. Kalau macam soalan ni dia buat bentuk segitiga. Okay, contohlah cikgu buat bulatan. Okay, so bulatan yang besar kita wakili A. So kita tahu set B ni ada unsur dia dalam set A. Jadi kita kena buat mana? Maksudnya mesti dalam tu ada set B. Okay, jadi kita buat apa? Cari yang sama dulu. Maksudnya 2, 4, 6 dalam B ada juga dalam A. Jadi kita buat titik 2, titik 4, titik 6. So lepas awak dah buat 2, 4, 6. So untuk set A, selain daripada 2, 4, 6 tu awak letaklah 1, lagi 3, lagi 5. Okay, boleh? So set C nak buat segitiga pun boleh. Set C yang tulis. Jadi set C ada apa? 7, 8, 9. So cara nak lukis van ni, awak lukis yang besar dulu. Lepas dah lukis yang besar, maksudnya besar ni nombor yang banyak lah. Set A ni paling banyak. So kita tengok kalau set B tu ada tak termasuk dalam set A. Jadi kita buatlah dia dalam dia. Kalau lah macam 7, 8, 9 dia tak ada kan. So kita buat dekat tempat lain. So ini cara nak lukis gambar rajah van. So bila dia suruh lorikkan, kita lorikkan lah. Inilah maksud dia. Okay, nombor 2 tu sebab B dan C. So B dekat sini, C dekat sini. So tak ada benda yang sama, jadi kita tak payah lorik. Okay, boleh faham? Persilangan. Boleh tak? Boleh ke? Okay. So kita habis dah. Jadi awak cuba jawab praktiskan diri 4.1A. Okay, cuba jawab praktiskan diri 4.1A. So macam biasa, macam cikgu ajar tadi, kalau contoh dia bagi soalan nombor 1 ni. So keluarkan dulu apa yang soalan nak. Contohnya, keluarkan set semesta apa. Keluarkan set M ni apa. Keluarkan set N ni apa. Barulah kita boleh jawab soalan A, B dan juga C. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so kerja cuba jawab soalan
1, 2, 3 dan juga 4. 1, 2, 3 dan juga 4. Tak payah salin soalan. Awak tulis saja, tak payah salin soalan tapi awak tulis macam ni lah. Contohnya nombor 1. Okey. So, keluarkan dulu macam ni. Salin yang ni saja. Keluarkan. So, set semester nombor 1, 2, 3 sampailah nombor 10. Okey, keluarkan yang ni lah. Keluarkan apa yang soalan bagi. Okey, boleh? Boleh. Okey, so sampai sini saja kelas kita. Okey, cuba jawab soalan. Praktiskan diri part point 1A. Okey, ada masalah boleh tanya cikgu lah. Okey.